Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi kepada semua yang menonton channel saya, episod saya kali ini. Alhamdulillah, hari ini cuaca agak baik sebab malam tadi hujan. Jadi pagi ni saya nak share berkenaan tot pokok. Kita buat tot pokok ni, salah satu cara dia lah untuk supaya pokok tu, supaya kita dapat anak pokok yang cepat berbuah. Biasanya ada 3 jenis. Asalnya ada 2 jenis lah, bukan 3, ada 2 jenis tot yang paling popular. Tot yang pertama adalah tot ataupun cangkuk. Cangkuk pokok. Yang pertama adalah orang panggil cangkuk susu. Kita ambil tanah, kemudian kita akan kelar pada bahagian pokok tu dan kita letak tanah dekat dahan pokok tu lah. Yang kedua adalah menggunakan air, iaitu cangkuk air. Nanti saya akan tunjuk lah dekat ujung video ni, saya akan tunjuk sikit. Bukan ujung lah, mungkin kejap lagi ni lah saya akan pergi kejap pokok tu. Saya akan tunjuk lah 2 jenis tot yang biasa, yang paling popular lah yang orang buat. Tapi hari ni saya nak tunjuk satu lagi jenis tot, atau satu lagi jenis cangkuk pokok yang jarang orang buat, tapi sebenarnya juga mudah untuk dipraktikkan dan tak perlu menggunakan bahan yang banyak pun. Cukup simple. Hari ni saya akan buat dekat pokok durian Belanda kesayangan saya ni lah. Ni pokok durian Belanda ni, pokok durian Belanda uji kaji nama dia. Saya tot dekat sini, saya kelar pun dekat sini, semua kat sini. Jadi sebelum kita mula, saya akan tunjuklah beberapa bahan yang ada. Okey. Yang mula sekali kita nak kena ada ialah tanah lah. Saya guna kokopit. Kokopit saya isi dalam plastik. Tak kisah awak nak isi dalam plastik yang besar mana tu, terpulang pada awak lah. Tapi jangan terlalu besar, nanti dia berat sangat. Jadi pastikan kokopit atau tanah yang anda gunakan tu lembap. Nak tahu lembap, saya tulis sikit. Dia lembap, dia tidak terlalu kering dan tidak terlalu basah. Bila kita perah, tak ada air yang mengalir, ada 1 titik 2 titik macam tu cukup lah. Okey. Kemudian kita kena ada pisau. Pisau ni kena pastikan pisau ni tajam. Okey. Dan juga getah ataupun kabel tie. Dua-dua ni boleh, terpulang awak nak guna mana. Dan juga selotip. Selotip ataupun plastik biasa pun boleh, sebab kita nak ikat dahan tu nanti. Okey, baik. Dan yang terakhir sekali adalah dahan pokok yang awak nak tot tu lah, yang awak nak cangkuk tu. Kalau macam saya nak cangkuk pokok durian Belanda ni, jadi saya dah ambil satu dahan dia. Okey, untuk dicantumkan nantilah kejap lagi. Okey, ambil lah lebih kurang dalam, saya ingat lebih kurang dalam 1,5 kaki ataupun 1 kaki boleh kot. Okey, jom saya set up kamera kejap, nanti saya tunjuk cara dia. Ini adalah pokok daun tenggek burung. Mana daun ni orang buat ulam. Pokok ni agak rare juga sekarang, susah juga nak dapat. Ini adalah cangkuk yang biasa yang orang buat, iaitu cangkuk susu. Tot biasa kita kelar tengah tu, nanti kita bagi tanah dan kita ikat macam biasalah. Kemudian ini adalah yang agak lain sikit, iaitu jenis cangkuk air. Okey, jadi cara dia, kalau awak boleh nampak, jadi kita potong dahan ni setengah, sampai setengah. Kemudian kita tarik, potong sampai belah sampai atas ni. Kemudian baki dahan yang luar tu kita masukkan dalam botol ataupun plastik ataupun cawan yang berisi air, yang dia akan mula mengeluarkan akar lah. Benda ni saya dah buat dalam 2 minggu. Baru 1 pucuk 2 pucuk akar je, kalau boleh tengok. Kalau boleh nampak lah, nampak tak tu? Biasanya dia akan berasa selepas sebulan lah. Okey. Jadi bila dah mula berakar, jadi kita akan potong dahan ni dan kita pindahkan ke tanah atau polybag. Okey, baik. Kita sambung ke video sebelum ni tadi. Okey,
Jadi sekarang ni saya ada ni ranting atau dahan belanda. Ranting kecil lah, tak besar sangat. Kita ada belah bawah. Ini adalah belah bawah. Ini belah atas. Boleh nampak ni besar. Yang bawah ni agak besar sikit, yang atas ni agak kecil sikit. Jadi ini adalah ujung, yang ini adalah pangkal dia. Jadi benda pertama sekali yang kita kena buat adalah yang kita nak cantumkan dekat pokok tu adalah pangkal dia ni lah. Alright. Jadi kita akan slice dia macam tu. Dan kita ambil dia macam tu sikit lah. Okay. Kita buat dulu. Pisau, pastikan pisau tu tajam dan berhati-hatilah ketika guna pisau. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Okay, baik. Sikit lagi. Okay, jadi biar dia tajam sikit yang tu. Okay, dah dapat macam ni. Semua boleh nampak. Saya harap boleh nampak lah. Saya takut kamera saya tak fokus. Okay, kemudian belah belakang ni kita ambil dari sini, kita slice juga sikit. Okay. Okay, jadi kita dapat macam tu. Boleh nampak. Okay. Jadi ini adalah bahagian depan dia, yang mana kita akan sambungkan pada pokok sekejap lagi. Kemudian kepada bahagian belakang dia ni pula. Okay. Jadi bahagian belakang dia kita akan buat, kita kupas kulit dia. Okay. Okay, nampak. Bismillahirrahmanirrahim. Hati-hati guna pisau. Okay. Sebenarnya cara ni ada rakan saya daripada Indonesia yang ajar saya. Saya banyak juga berteman dengan yelah kita duduk kampung kan, kadang pekerja-pekerja Indonesia tu dia ajar saya cara-cara macam ni. Okay. Kemudian seperti biasalah, sebagai penggalak akar, sebagai penggalak akar kita kena gunakan inilah bawang merah. Kita sapu lah, kita lumur kat sini. Kalau nak tahu, selain bawang merah, yang satu lagi bahan yang ada kat dapur yang boleh kita guna sebagai penggalak akar adalah serbuk kayu manis. Serbuk kayu manis pun boleh digunakan sebagai penggalak akar kalau nak tahu. Nanti saya akan buat satu video lah berkenaan kegunaan serbuk kayu manis ni. Okey. Jadi kita dah siapkan dahan yang kita nak cantumkan dekat pokok tu nanti. Okey. Kemudian saya setting dulu. Okey, jadi step seterusnya kita akan slice lah kat sini. Kita akan buat slice macam tu supaya sekejap. Okey, kita akan slice kat sini supaya kita boleh cantumkan pokok tu nanti. Ingat ya, berhati-hati ya. Okey. Slice ni ambil serong macam tu ya, jangan tegak macam tu. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Saya ambil atas sikit lah kot. Okey, baik. Okey. Alright. Okey, nampak saya buat kat sini. Okey. Jadi kita akan ambilkan dahan ni. Okey, ambil dahan ni, kita akan masukkan kat dalam sini lah. Tapi ingat kita jangan ambil kat tengah. Contoh kita slice macam ni, kita jangan letak betul-betul kat tengah. Kita ke tepi sikit. Tepi sikit macam ni sebab perekat ataupun dia punya getah cambium tu dia ada dekat tepi sini. Jadi bila kalau kita ambil kat tengah sangat, nanti takut dia tak mau melekat pula kan. Jadi kita ambil dia ke tepi kan sikit tu. Okey, baik. Selepas kita dah masukkan macam ni, jadi kita ambil lah ni. Okey, make sure dia kena lah. Maknanya make sure dia bersentuhan, iaitu cambium daripada bahagian sini bersentuhan dengan cambium yang dari sini, dan juga kulit tu akan bersentuhan lah, supaya dia akan dapat makanan, supaya makanan dapat disalurkan kepada dahan yang ni juga. Okey, baik. Jadi saya akan ambil selotip ni dan saya akan gulung lah. Saya akan seal dia. Alamak. Okay, jadi kita dah melekat kat sini. Kita ambil selotip kita ni lah.
Dan kita balut saja supaya dia tidak terkena air. Baik. Putus. Aduh. Ini celetik ni dah lama dah. Ni dah leput. Okey, baik. Pastikan ketat lah. Okey, nampak kukuh. Okey, semua nampak eh. Okey, jadi kita akan dapat macam ni lah. Dia nampak, dia akan ke bawah macam tu. Okey. Jadi step seterusnya. Sekejap eh. Okey. Jadi bila dah kat atas tadi kita dah kita dah seal dia lah dengan selotip ataupun plastik apa-apa. Kita dah lekat atas. Jadi sekarang yang bawah ni pula, inilah fungsi tanah ni. Kita akan ambil tanah ni. Jadi tanah ni macam banyak sangat, saya kurangkan sikit lah sebab kalau berat sangat takut dia jatuh. Okey. Jadi cucuk je. Okey. Kemudian silap. Kabel tie, inilah function kabel tie tadi sebab kita nak ikat je. Hati-hati ya, jangan sampai yang atas tu tanggal. Sila buat dengan berhati-hati. Okey. Jadi saya akan doublekan 2-3 kali kabel tie ni supaya air tak dapat masuk lah dalam ni. Okey. Dah pun selesai. Okey. Okey. Sekarang dah selesai ya. Okey. Jadi ini yang kita buat atas tadi, kemudian tanah dia kat bawah sini. Jadi saya nasihatkanlah ada baiknya jika anda tampung lah benda ni sikit ya. Macam tu nak letak bahan benda bawah dia ni supaya kalau tak kuat lah, takut tanah tu jatuh kan. Tapi insyaAllah yang saya ikat ni kuat, dia akan terus bergantung macam ni lah. Jadi dia punya teori dia, dahan ni nanti akan dapat makanan daripada main branch ni lah, akan dapat makanan daripada pokok utama ni. Jadi dia makan daripada atas ni, kemudian dia akan mengeluarkan akar dekat sini. Okay. Kalau macam mana pun bila dia makan, okay, dia kena simpan makanan tu. Sama ada dia kena keluarkan buah ataupun berakar lah untuk menyimpan makanan. Sekarang ni tak mungkin dia berbuah sebab kita dah potong macam ni, dahan macam ni, daun pun tak ada. Jadi dia akan, nak tak nak, dia akan keluarkan akar dekat sini. Okey, baik.
Saya harap anda semua boleh lah faham lah teori benda ni. Ni salah satu cara cangkuk yang mudah juga. Jadi bila kita akan tengok dalam masa sebulan, biasanya sebulan dia akan keluar akar, sebulan atau 2 bulan. Bila dah keluar akar nanti baru kita tinggal cabut saja. Okey. Kemudian kita tinggal tanam dalam polybag atau pasu. Okey, itu sajalah. Sekejap lagi saya akan tunjuk lah. Sekejap lagi saya akan tunjuk dua lagi tot yang selalu orang guna. Okey. Saya akan tunjuk dekat di akhir video ni lah kot. Saya rasa perkongsian saya di channel ni setakat perkongsian saya di video di episod kali ni setakat sampai sini saja. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi di channel akan datang mengenai beberapa update lah yang kita dah buat. Diharapkan semua rakyat Malaysia dapat patuhi arahan PKP yang duduk di rumah, stay at home, dan semuanya berada dalam keadaan sihat. Oh, lupa nak cakap ni. Ni beberapa bunga. Satu bunga, tu pun bunga lagi. Ini sebab putik buah. Ini sebab yang kita kelar, kita buat kelar kat bawah ni. Ini kita kelar ni, dia dah mula menunjukkan banyak bunga. Alhamdulillah. Okey, baik. Saya harap sedikit sebanyak video kali ini dapat membantu anda semua. Kita jumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum.